Okey, Assalamualaikum. Selamat petang dan sekian pensyarah semua. Saya kita sendiri juga. Okey, untuk semua pensyarah, terima kasih kerana sudi hadir. Tadi briefing ni untuk pensyarah saja, tapi pelajar pun datang sekali tak apa-apa, kita dah tunjukkan pada mereka bagaimana nak apa yang perlu dia-upload. Okey, untuk pensyarah, dua benda yang kita kena highlight lah. Pertama sekali adalah sebagai penyelia. Okey, sebagai penyelia, sebaik saja selepas pelajar dah hantar, pelajar bolehlah maklumkan anda, maka kita akan hantar daripada 24 hingga 28 hari bulan. So maknanya selewat-lewatnya 28, seawal-awalnya 24. Nak hantar lebih awal pun boleh. Tapi cuma kita takkan start untuk bagi pada penilai. Dan kan kalau mungkin tuan dan puan ada request daripada chair untuk nilai awal, jadi kita akan mulakan penilaian. Kalau tak, kita akan simpan dan tunggulah ikut timeline penilaian yang sebenar. Okey, untuk pensyarah, sekejap saya share saya dengan PDF. Okey, untuk pensyarah ada dua kategori, penilai dan penyelia. Anda mungkin jadi penilai, tak jadi penyelia, anda mungkin jadi penyelia saja tak jadi penilai, ataupun mungkin pada semasa itu anda adalah penilai dan penyelia. So ada dua bahagian, dua menu utama. So untuk ini adalah first kali kita nak tunjukkan sebagai adalah sebagai penilai. Penyelia, saya tunjuk penyelia dulu. So apa kalau penyelia tak verify, nanti pelajar penilai tak nampak. Okey, sebaik saja kita login. Okay, kita ada menu tepi ni dan kita ambil kepada kita punya ni C4. Okey, C4 saya tunjukkan lah kejap lagi dalam di projek C4 tu macam bagian rupanya. Okey, jika anda tak verify, sebagaimana anda tak verify pada C4 tu, selagi tu penilai tak akan nampak. Kita tak boleh nak control. Penilai tak akan nampak. Okay, saya tunjukkan pada saya punya project submission ni. Sebaik saja pelajar dah submit, kita akan dapat display di bawah ni. Berapalah bilangan pelajar kita, nombor matrik semua. S1, S2, S3, S4 ni adalah dokumen-dokumen yang mereka hantar. S1 ni adalah kita punya research and report. Okay. Apa yang anda perlu lihat, apa yang tuan dan puan perlu lihat adalah pada S1 tu kena pastikan bahawa pelajar tak letak sebarang maklumat diri pelajar dan juga maklumat diri penyelia. Kalau sebelum ni semasa hard copy, kita akan minta pejabat Cik Firdaus dan Puan Rahaya yang akan bantu untuk semakkan. Tapi bila penilaian atas talian ni nak menyimak tu agak sukar. Dan tapi apa yang kita lihat adalah bila kita buat penilaian atas talian ni, kita dapat jimat masa seminggu. Sebelum ni kita perlukan lebih kurang 3 minggu untuk evaluation, seminggu, 2 minggu untuk menilai, seminggu adalah untuk documentation. Sebab saja pelajar hantar, contohnya pelajar hantar hari ini, pada minggu ni, pejabat kena ambil masa 1 minggu untuk labeling, tukar kod, semak, ada betul tak betul, ada maklumat ke tak ada maklumat pelajar, barulah akan hantar ke pigeonhole. Hantar ke pigeonhole pun ambil masa lagi. Hantar ke pigeonhole, lepas tu anda mungkin nak lihat datang pigeonhole ada ke tak ada, kadang-kadang pelajar hantar lambat dan hantar sikit-sikit. So kadang-kadang anda datang tengok tak ada, hantar datang ke depan tengok ada. So bila kita gunakan atas talian ni, kita dapat kurangkan seminggu tu. Dan bila isu pelajar hantar lambat ni, kita suka nak kawal kalau hantar lambat di pejabat. Kadang-kadang pelajar akan macam-macam lah merayu semua. Kadang-kadang staff kita kesian. Mungkin kerana kita kesian dan kita terima dan hantar mungkin sampai lambat berdanda. Tapi kadang-kadang sebab pelajar yang terlambat ataupun mungkin supervisor yang lambat lepaskan. Jadi apa yang kita buat kalau dalam sistem atas talian ni, bila online ni, habis je tarikh, contohnya 28 bulan tu, saya akan tutup 29 lah. Saya bagi ihsan hingga 29 tengah hari. 29 tengah hari tu kita akan tutup sistem, jadi pelajar dah tak boleh submit apa-apa dan tak ada isu yang tiba-tiba kita cecil hantar. Okay, S2 pula adalah Turnitin. Anda kena lihat juga Turnitin pelajar ini tak ada pelajar boleh hantar 1-0. Bila pelajar hantar je akan display sini. S2 adalah Turnitin, anda kena lihat Turnitin pelajar
pastikan bawah 20% dan kena berhati-hati. Kadang-kadang ada pelajar yang Turnitinnya salah. Turnitinnya salah, jadi saya galakkan untuk penyelia lah yang runkan turnitin tersebut ataupun yang hanya gunakan akaun fakulti, akaun daripada library dan juga akaun daripada penyelia. Untuk kena pastikan jangan letak di dalam apa-apa repository. Kalau tak nanti bila pelajaran kali kedua dia akan jadi self-plagiarism. Okey, yang ketiga adalah X3 ni, X4 ni kosong, X4 ni adalah backup saja. X3 ni adalah borang verifikasi, nanti Cik Firdaus akan email kepada semua pelajar. Nanti pelajar akan isi, tuan dan puan bolehlah untuk berikan verifikasi. Okey, untuk Turnitin dan borang verifikasi, ini adalah anda boleh chop dan sign ataupun jika tak selesa chop dan sign boleh hantar berikan surat surat pengesahan bahawa restu pelajar ni untuk hantar dan juga surat pengesahan bahawa pelajar ni betul-betul lah Turnitin dia tu less than 20%. Okay, sekejap saya kena show balik PDF apa data tak ada tu jadi tak boleh nak tunjuk apa-apa. Okay, so ini jika pelajar dah hantar, macam ni lah displaynya. Saya tunjuk tadi, beginilah displaynya, anda perlu klik di tepi ni, view behind supaya saja anda view akan anda nampak semua sekali dokumen dihantar. Jadi semaklah di situ, jika anda rasa okey, anda boleh klik agree. Sebaik saja anda klik agree, ini penting. Sebaik saja penilai klik agree, barulah penilai nampak dalam sistem mereka. Selagi mana tak klik agree, selagi itulah penilai tak akan nampak bahawa mereka perlu menilai. Tapi selalunya jika lambat sangat, Cik Firdaus akan bantulah masuk ke dalam sistem untuk override. Tapi masalahnya bila untuk override ni, kadang-kadang ada isu kita tak tahu, penyelia ni penyelia ni tak benarkan pelajar dihantar. So anda lihat ada tak setuju, maklumkan kami, nanti kami akan block submission tersebut. Tapi jika tak ada apa-apa maklumat, kami pun tak tahu. Ini setuju ke, tak setuju ke, lupa nak klik ke, jadi dia akan hang. Nak bantu, nak cepat, kita akan klik untuk agree. Okay, sebaik saja klik agree, barulah paparan tersebut, file tersebut akan automatik berada dalam paparan penilai. Okay, untuk penilai, ini dah untuk penilai pula. Okay, untuk tadi penyelia, sebaik saja penyelia dah klik, penilai akan dapat. Bagaimana penilai lihat? Penilai sama saja, akaun pensyarah, penilai ke penyelia, paparan yang sama, cuma button yang bezakan function je. Okay, untuk penilai kita klik pada C6. Okay, saya tunjukkan sekejap dalam sistem. Okay, kita lihat di sini. Okay, untuk yang ini adalah C6. Kalau yang tadi untuk kita lihat wajah kita submit tak submit adalah pada C4. Untuk lihat apa yang kita kena nilai adalah pada C6. C6 ni sama je macam kita punya button menu dahulu untuk menilai. Berbeza kalau dulu kita hanya kita hanya masukkan markah. Tapi yang ini dengan bantuan Dr. Megat ada upgrade di projek di mana sekarang kita ada paparan untuk download terus submission pelajar. Okay, jika anda ada lihat dalam senarai itu ada pelajar tapi file tu belum ada, dia sama ada dua, sama ada pelajar tak hantar ataupun mungkin pelajar tak lewat ataupun mungkin penyelia masih belum verify. Itu dua perkara yang menyebabkan kalau ada nama tapi tak ada apa-apa file di sini. Okey, jika saya tunjuk pula paparan jika anda macam mana jika ada pelajar, adakah rupa paparan tersebut. Okey, jika ada pelajar, paparan begini. Okey, ada nama. Nama memang tak tahu, nama anda tak tahu, kita tutup nama. Program
kita program memang kita kekalkan dah, nak tahu kita tak betul program anda atau mungkin program lain atau mungkin program yang berkaitan yang kita minta bantuan untuk menilai. Kadang-kadang certain program yang overload, data tanpa overload, kita minta program yang mungkin sesuai, tapi kena lihat je kepada persetujuan panel tersebut. Kadang-kadang ada panel yang mereka tak nak diberikan kepada orang lain, mereka nak nilai, mereka setuju untuk nilai walaupun banyak. Okey, apa yang anda boleh lihat adalah lihat di sini submodul 1.2 sekejap. 1.2. Okey, anda lihat boleh sebaik saja ada pelajar submit, okey macam ni. Yang atas ni pelajar pertama dan dua ni adalah pelajar kedua. Dua-dua ada nama, bezanya satu ada file PDF, satu tak ada file PDF. So tak ada file PDF ni maknanya mungkin tak submit atau submit lambat ataupun penyelia belum verify. Yang ada file PDF ni maknanya okey, dah boleh proceed untuk dinilai. Just klik saja pada file PDF tersebut dan anda akan dapat paparan begini. Dr. Megat dah bantu buatkan supaya dia keluar dalam satu tab yang baru, dan di sini kita boleh download dan kita boleh cetak. Untuk cetak, untuk fakulti cetak so far ni belum di luar kemampuan fakulti lah untuk mencetak. Tapi jika anda kata anda ada request untuk minta cetak, mungkin ada masalah kesihatan, mungkin boleh berjumpa dengan chat, yang itu pun di luar bidang kursus kami, sediakan salinan bercetak. Okay, selepas dah siap semua dan nilai semua, kita boleh terus masukkan evaluate ni, anda boleh masukkan markah dan komen. Kadang-kadang penilai lupa masukkan komen ataupun penilai mungkin tak komen, dibaca saja. Jika tiada komen, minta bantuan supaya tulis itu tiada komen. Kalau tak, dia belajar akan pening, dia pun tak tahu ada komen ke, tak ada komen ke, sistem rosak ke. Anda kata tiada sebarang komen, tulis di situ tiada komen, atau mungkin kata anda boleh teruskan dengan jilid. Maksudnya mungkin tuan dan puan hanya nak menilai markah saja. Anda tak nak masukkan sebarang, minta buat betul-betulan. Ada pensyarah yang ada penilai yang nak pelajar buat betulan dan dia bagi markah, dia bagi komen. Okay, dan ada satu lagi permintaan, belum sempat lagi minta bantuan Dr. Megat, saya minta bantuan Dr. Megat untuk bantu, di mana ada penilai yang minta supaya boleh upload semula file PDF tersebut. Ini apa yang file dan tuan dan puan dah download, dah komen di situ, minta untuk upload semula di sini. Yang tu nanti insyaAllah kita akan minta bantuan Dr. Megat untuk tambah baik sistem. Okey, pemarkahan ni ada dua. Ada orang yang nak lihat markah dia nak klik salah satu, dia pun boleh. Maknanya melihat penilaian itu sangat objektif, ataupun ada orang yang menilai lebih pada dalam bentuk yang bersifat subjektif. Dia baca, okey, dia kata pelajar ni boleh dapat A. So dia kata dia tak nak klik, dia tahu, dia kata dapat A, dia tak nak lihat semua markah ni, just klik saja di atas ni, run simulasi. Automatik semua ni akan fill in dan pelajar tu akan diberikan markah A. Okey, saya rasa kena pastikan yang komen tu letaklah komen, apa-apa saja komen. Kalau tiada komen, letaklah tiada komen, klik save dan publish. Kalau tidak, yang ini buatkan pelajar akan rasa risau. Adakah perlu tunggu ke, tak perlu tunggu ke, boleh binding ke, tak boleh binding. Okey, saya rasa itulah untuk penilaian kepada untuk penilaian kepada pensyarah. Pensyarah ada sebarang nak tanya ke, nak minta tambah baik sistem ke? Kalau senyap tu maknanya semua setuju tu. Okey, jika tiada apa-apa, sampai sini saja kita punya taklimat. Dan jika ada apa-apa nanti nak komen, bolehlah tanyakan kepada Prof. Syukri. Prof. Syukri yang akan handle episode study ni, insyaAllah. Manual ni akan diberikan. Okey, manual ni akan diberikan. Manual ni manual ni kita akan email kepada semua pensyarah sebaik saja pelajar lepas 24 tu kita akan email. Kita akan email semua sekali, modul ni dah siap, dah ada copyright semua. Kita akan letak nak letak di
Mungkinlah nanti kita boleh letak juga di dalam website. Cuba tunggu website tu agak banyak sikit barang, susah sikit cari. Okey, ada soalan? Jika tiada sebarang soalan, itu saja. Terima kasih semua kerana meluangkan masa. Jika apa-apa bolehlah tanya kepada Prof. Syukri dan juga kepada saya. Dr. Syafiee nak tanya. Ya, silakan. Okay. Sebentar Asna. Ya, saya. Yang berkaitan dengan apa tag untuk kita upload tu, kita maknanya SAM ni kita dapat ke tak? Sebab kalau kita nak suruh type banyak-banyak kat ruang komen tu macam banyak sangat nak type kot. Jadi kalau SAM ni kita dapatlah ruang untuk kita upload semula. Kita contoh-contoh dekat kita punya copy PDF tu kita boleh upload semula dekat e-project tu. Okey, kata tu saya cuba tanya Dr. Megat sebentar lagi. So apa, saya cuba salah agak nak minta Dr. Megat bukan kerja dia pun. Ni isan dia untuk bantu kita. So nanti kalau ada kata dia sempat, nanti kita saya akan maklumkan dalam grup. Nanti saya discuss dengan Dr. Megat. Ya, terima kasih. Ya, sama. InsyaAllah Dr. Asna, basically kami akan cuba buatlah benda tu simple je kan. Kita akan letak dekat mana the staff can upload lah dia punya komen kat sana. Saya akan cuba Dr. Megat, akan bincang yang mana kita akan cuba kalau kita buat. Kalau ada masalah apa kita kalau ada masalah yang pelik kita tak buat lah. Kalau macam biasa je macam kita akan buat lah, insyaAllah. Thank you. Assalamualaikum Dr. Syafiee. Assalamualaikum. Ya, silakan Dr. Syikin ya. Ya, Dr. Syafiee, saya nak tanya kalau setting dalam Turnitin untuk student, bila once dia dah submit dan dia dah run Turnitin tu, so dia ada setting yang sama ada record Turnitin tu akan disimpan dalam database mesti atau tidak? Okey, so macam mana setting pada pelajar? Okey, sekejap saya tunjukkan, saya buka Turnitin, saya tunjukkan sekejap.